Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam product training. Saya Finas, nutritionist, dan hari ini kita ada topik yang sangat menarik iaitu tentang phytocol dan sterol tumbuhan. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut, kena dengarkan sampai habis. Baiklah, jadi sebelum itu, ini adalah keterangan penafian daripada pihak Shaklee, iaitu produk Shaklee tidak bertujuan untuk mendiagnos, merawat ataupun mencegah sebarang penyakit. Jadi sekiranya anda di bawah rawatan perubatan, sila dapatkan nasihat doktor sebelum pengambilan sebarang suplemen kesihatan. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita teruskan kepada topik kita hari ini, iaitu berkenaan dengan sterol tumbuhan. Anda mesti pernah dengar kan apa tu sterol tumbuhan, dan saya pasti anda juga pernah dengar tentang phytosterol. Okey, sebenarnya ia adalah nutrien, ya, sejenis nutrien yang membantu dalam banyak kesihatan, terutamanya pada kesihatan jantung, otak, kulit dan juga kesihatan prostat bagi lelaki. Nak tahu lebih lanjut lagi? Apa itu sterol? Okey, sterol tumbuhan ni juga dipanggil sebagai phytosterol. Okey, jadi sterol tumbuhan ni ia adalah sejenis unsur ataupun phytochemical yang serupa dengan kolesterol yang biasanya dia jumpai dalam pelbagai sayur-sayuran, buah-buahan, gandum, biji rempenuh, kekacang, biji bunga matahari dan juga kebanyakan dalam minyak sayuran. So itu adalah sterol tumbuhan. Okey, jadi bagaimana pula dengan pengambilan sterol ni? Ya, seperti yang kita katakan tadi, dia sangat bagus untuk kesihatan otak, kesihatan jantung dan sebagainya. Okey, jadi pengambilan yang digalakkan untuk sterol tumbuhan ni adalah sebanyak 2000 mg sehari untuk kita membantu mengurangkan LDL kolesterol, iaitu kolesterol yang jahat sebanyak 8 hingga 10%. Ini adalah fakta yang sangat menarik, betul. Okey, jadi plasterol ni kalau anda nak tahu juga dikenali sebagai sterol tumbuhan, okey, dia memang sangat bermanfaat dalam kesihatan. Okey, jadi berapa yang saya katakan tadi pengambilan yang perlu kita makan untuk mendapatkan sehingga 2000 mg sterol tumbuhan setiap hari? Jawapannya dah pun ada, iaitu sebanyak 6.5 cawan kacang soya. Pernah dengar tak banyak ni? Pernah makan tak banyak ni? 59 buah oren ataupun 47.5 timun. Banyak betul kan? Dan saya pasti dalam kalangan anda yang pernah menonton ni, ramai ke yang pernah makan sebanyak ini? Okey, dan untuk pengetahuan anda juga, tubuh badan manusia sebenarnya tidak boleh menghasilkan phytosterol kerana ia perlulah diambil 100% daripada makanan ataupun daripada sumber luar ataupun daripada makanan tambahan ataupun suplemen. Kalau anda dapat lihat di sini, phytosterol ataupun sterol tumbuhan ni sebenarnya adalah mempunyai struktur kimia yang agak sama seperti kolesterol. Anda dapat lihat di bahagian kiri, ini adalah sterol tumbuhan dan juga di bahagian kanan adalah struktur kimia kolesterol. Agak sama kan dari segi saiz dan bentuknya. Okey. Dari sebab itulah phytosterol ni dia mudah diserap ke dalam aliran darah dan fungsinya juga dia dapat menghalang kolesterol tu daripada diserap. Okey, yang mana pengambilan sterol tumbuhan seperti yang kita katakan tadi adalah sebanyak 2000 mg kan, sebab untuk dapat membantu mengurangkan kolesterol jahat. Okey, di sini kita ada juga fakta yang mengatakan pengambilan sebanyak 1600 hingga 2000 mg sehari sterol tumbuhan mampu mengurangkan penyerapan kolesterol daripada usus sebanyak 30%. So that's why tadi kita ada mention sebanyak 2000 mg sangat bagus untuk mengurangkan kolesterol dalam badan. Okey, seterusnya berapa banyak kolesterol yang dikatakan terlampau banyak?
Okey, jom kita tengok ya kehidupan seharian kita. Okey, pada pagi kebiasaannya, okey, rakyat Malaysia mesti sangat sukakan nasi lemak, betul? So kita sarapan biasa normal sangat orang sarapan nasi lemak. Berapa kandungan kolesterol dalam nasi lemak tu adalah lebih kurang 213 miligram ya untuk satu hidangan nasi lemak. Okey, itu baru sarapan. Kemudian tengah hari. Tengah hari contohlah kita pergi ke mamak makan nasi kandar kan. Okey. So kita tambah lagi 418 miligram kolesterol. Okey. Dan pada waktu malam pula kena shell out. Okey, sebanyak 445 miligram kolesterol. Okey, jadi hidangan-hidangan ni menjumlahkan sebanyak lebih kurang 1000 lebih, 1076 kolesterol yang anda ambil dalam sehari. Sangat-sangat banyak dan juga sangat-sangat membimbangkan sebenarnya ya, sebab tahukah anda ya, recommendation sendiri anda tidak boleh mengambil kolesterol tu lebih daripada 300 mg kolesterol dalam diet anda setiap hari. Tapi kalau anda dah makan nasi lemak, nasi kandar, shell out pada waktu malam, jumlahnya dah 1000 lebih, menjadikan anda dah lebih 700 mg daripada recommendation yang sepatutnya. So that's why kita katakan tadi sangat membimbangkan. Okay? Jadi apa yang berlaku kalau kita mengambil terlampau banyak kolesterol? Apa yang berlaku pada tubuh badan kita? Ini adalah apa yang berlaku ya. Anda dapat lihat di sini. Okay? Terlampau banyak kolesterol LDL ataupun kolesterol yang jahat dalam aliran darah akan diserap. Dan ini boleh menyebabkan berlakunya aterosklerosis ataupun dipanggil mudahnya dalam bahasa Melayu pengumpulan lemak ataupun kolesterol dan juga bahan-bahan lain di dalam dan juga pada dinding arteri anda. Okey, dan pengumpulan lemak ni dipanggil sebagai plak. Anda dapat lihat di sini berlakunya plak ya, yang boleh menyebabkan arteri anda semakin sempit. Okey, dan jika plak itu semakin berkumpul lagi, dia akan menyekat aliran darah dan juga boleh pecah hingga boleh menyebabkan pembekuan darah. Okey, so that's why kalau anda perasan kalau berlakunya tersumbat di jantung, okey, dia boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular, ataupun kalau berlakunya pembekuan darah tersumbat di bahagian otak boleh menyebabkan stroke, dan juga kalau berlakunya pada bahagian-bahagian lain seperti di bahagian lengan, di bahagian kaki, ya, dia boleh menyebabkan kita rasa simptom seperti kebas di kawasan yang terjejas. Okey, itulah apa yang berlaku. Tapi kalau anda sendiri mengatakan, oh, saya kurus, tak apalah, saya mesti sihat. Adakah anda pasti 100%? Sure ke anda ni kurus, anda sihat? Malangnya jawapannya adalah tidak sama sekali ya. Tidak, kerana kita harus memeriksa kolesterol kita secara berkala, kerana kajian sendiri ya, mendapati 1 daripada 4 orang tidak sedar, unaware, tidak sedar langsung yang mereka ni mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. So ini bermakna mungkin dalam kalangan kita sendiri yang walaupun anda nampak kurus, BMI normal, mungkin sebenarnya tahap kolesterol anda berada di paras yang bahaya. Siapa tahu kan? Okey. Dan juga info menarik juga, okey, di Malaysia sendiri wanita mempunyai jumlah kolesterol yang lebih tinggi sebanyak 45% berbanding dengan lelaki 32%. So, para wanita, make sure kita kena periksa tahap kolesterol kita secara berkala. Make sure kita punya tahap kolesterol berada pada tahap yang sihat. Okey, jadi apa yang boleh kita lakukan untuk make sure tahap kolesterol kita ni berada pada tahap yang sihat? Ini adalah kita nak kongsikan kepada anda semua tips-tips, okey, untuk mengekalkan tahap kolesterol yang sihat. Yang pertama sekali, yang paling penting sekali adalah of course kena kurangkan makan makanan yang mengandungi lemak tepung. So lemak tepung ni lah yang biasanya berada pada makanan bergoreng, makanan yang proses, okey, makanan-makanan yang berlemak. Okey, seterusnya kurangkan makanan yang mengandungi lemak trans, okey, dan mungkin pada mereka yang merokok boleh berazam untuk berhenti merokok, dan untuk minuman yang selalu minum alkohol hendaklah minum secara pengambilan secara sederhana.
Okey, dan apa yang anda boleh lakukan di sini untuk tingkatkan ya tahap kolesterol yang sihat, untuk kekalkan kolesterol yang sihat adalah dengan mensertakan phytosterol dalam diet anda. Okey, kerana kita tahu tadi fungsi dia dapat serap ke dalam aliran darah dan membantu untuk menghalang kolesterol daripada masuk ke dalam aliran darah. Okey, that's why phytosterol ataupun sterol tumbuhan sangat-sangat membantu dalam mengekalkan tahap kolesterol yang sihat. Okey, seterusnya adalah makan makanan yang kaya dengan asid lemak omega 3. So anda dah ambil omega 3 ke belum? Make sure dah ambil. Okey, dan seterusnya lebihkan serat dalam diet. Make sure makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan, okey, dan juga kurangkan berat badan dan make sure sentiasa bersenam, bergerak, melakukan aktiviti fizikal. Dan saya nak kongsikan di sini, ya, tahukah anda kalau anda berjaya mengurangkan berat badan sebanyak 5% daripada berat badan anda, okey, dia dapat membantu anda mengurangkan tahap LDL kolesterol, iaitu kolesterol yang jahat. Jadi, siapa yang berjaya kurangkan berat badan tu sebenarnya bukan saja berat anda kurang tetapi juga membantu untuk mengurangkan tahap kolesterol dalam badan. Okey. So, jom kita nak tahu lagi apa fungsi phytosterol ataupun sterol tumbuhan ni, macam mana dia berfungsi dalam badan kita. Okey. So, anda boleh lihat di bahagian kiri pada slide ini adalah kolesterol, ya, maknanya sebelum pengambilan sterol tumbuhan. Okey. Sterol yang berwarna bulat ni, sterol ini dia akan mudahnya terserap, mudahnya masuk ke dalam saluran darah. Okey. Ini adalah tanpa sterol tumbuhan. Tapi dengan sterol tumbuhan yang berwarna hijau ni, apabila kita mengambil sterol tumbuhan, okey, dia akan kurang kolesterol yang diserap ke dalam saluran darah. So itu adalah fungsi sterol tumbuhan yang boleh membantu mengurangkan kolesterol dalam darah. Okey, selain daripada itu juga, ini adalah antara manfaat-manfaat kesihatan yang anda boleh dapat. Okey, yang pertama sekali, sterol tumbuhan ni membantu mengekalkan kesihatan jantung. Yang kedua, bagus juga untuk para lelaki untuk mengekalkan kesihatan prostat. Dan seterusnya, menyokong kesihatan otak. Okey, dan yang ni pasti para wanita sangat suka, terutamanya sekarang ni kita dah pun habis pada bulan Syawal, semua orang nakkan kurus. Okey, dengan pengambilan sterol tumbuhan ni juga membantu dalam penurunan berat badan dan seterusnya untuk kulit yang lebih sihat. So bukan sahaja untuk dalaman tetapi juga untuk luaran. Okey. So jom kita pergi satu persatu. Okey, so jom kita pergi kepada manfaat kesihatan yang lebih detail lagi. Okey, untuk sterol tumbuhan, antara manfaat kesihatan yang pertama sekali adalah membantu mengekalkan kesihatan jantung. Okey, jadi sterol tumbuhan ataupun phytosterol ni dia memang terkenal lah dengan keupayaan dia untuk membantu menurunkan kolesterol seperti yang kita dah pun ceritakan tadi proses dia. Okey, dan saya suka untuk kongsikan kajian ni yang menunjukkan setiap sterol tumbuhan ni sebenarnya dia boleh membantu untuk mengurangkan tahap kolesterol LDL ataupun kolesterol jahat ni sebanyak 17%. Okey, jadi ia sememangnya sangat membantulah untuk mengurangkan penyakit jantung. Okey, so that's why sangat-sangat bagus untuk pengambilan sterol tumbuhan ni, dan sebenarnya phytosterol ni memang dah pun terkenal dengan keupayaan dia lah untuk kurangkan kolesterol. Jadi sangat bagus untuk kesihatan jantung. Okey, untuk seterusnya sterol tumbuhan juga membantu untuk mengekalkan kesihatan prostat, ya. So, yang ni memang bagus untuk para lelaki. Okey, kalau saya nak kongsikan satu cerita, sebenarnya di US sendiri suplemen sterol tumbuhan ni sebenarnya sangat common dan boleh didapati di over the counter pada kedai di pasaran. Kerana mereka untuk yang perlu untuk ambil sterol tumbuhan ni sebenarnya mereka akan mudah untuk didapatilah kerana seterusnya untuk kesihatan prostat pada lelaki. So that's why dia mudah didapatilah di US. Okey, dan juga kenapa dia sangat membantu untuk mengekalkan kesihatan prostat? Kerana of course pertama sekali untuk kualiti hidup.
yang lebih baik. Dan yang kedua sekali sebagai cara yang selamat dan semula jadilah untuk mengekalkan proses yang sihat. So tak ada any surgery ataupun medication yang lain-lain lah. So secara semula jadi. Okay, dan juga kajian telah menunjukkan ya bahawa lelaki yang mengambil steroid tumbuhan ni dia dapat tingkatkan aliran air kencing mereka dan juga mengurangkan jumlah air kencing yang tersisa dalam pundi kencing ataupun yang biasa kita panggil kencing tak lawas. Okay, seterusnya manfaat kesihatan kita adalah seterusnya steroid tumbuhan ni juga sangat-sangat membantu dalam menyokong kesihatan otak. Menarik kan? Macam mana dia boleh menyokong kesihatan otak adalah phytosterol ataupun steroid tumbuhan ni dia telah terbukti dia dapat cross ataupun dia boleh melalui blood-brain barrier yang terkumpul pada otak untuk mengurangkan penghasilan plak yang berkaitanlah dengan sel otak. So that's why bermaksud phytosterol ni dia dapat dia kurang amyloidogenik daripada kolesterol yang bermaksud phytosterol ni dia dapat menghalang terkumpulnya plak yang boleh menyebabkan gangguan ingatan kepada otak. So that's why phytosterol ni sangat-sangat membantulah dalam menyokong kesihatan otak terutamanya kepada mereka yang mempunyai masalah ingatan. Alright, seterusnya kita pergi pula kepada manfaat kesihatan yang seterusnya iaitu membantu dalam proses pengurangan berat. Yang ni saya pasti semua orang tambah lagi setelah kita habis pada bulan Syawal ni semua orang memang sangat tertunggu-tunggulah untuk mendapatkan suplemen yang boleh membantu dalam proses pengurangan berat. Okey, sebenarnya phytosterol ataupun steroid tumbuhan ni sangat membantu dalam proses pengurangan berat badan sebab dia dapat mengurangkan tisu lemak ya. Sebab kajian sendiri mendapati dia dapat mengurangkan tisu lemak dan juga dia menyokong kesan anti-obesity. Yang mana dia boleh mengurangkan tisu adipos pada bahagian perut, pada abdomen. Kalau anda perasan bahagian abdomen kita ni akan ada lapisan lemak kan. Lapisan tisu itu dipanggil tisu adipos. Dan juga suplemen phytosterol sangat membantu dalam mengurangkan berat badan. So proses pengurangan berat badan ni bukan sahaja dengan steroid tumbuhan tetapi juga perlulah ditambah lagi dengan exercise dan juga pemakanan yang sihat. Okey, seterusnya. Okey, manfaat kesihatan untuk steroid tumbuhan adalah untuk kulit yang lebih sihat. Okey, saya pasti para wanita sangat suka kan untuk mendapat kulit yang sihat. Okey, dengan steroid tumbuhan juga, ya, kajian klinikal sendiri mendapati yang phytosterol ni dia dapat merangsang penghasilan kolagen dan juga asid hyaluronik pada kulit manusia. Saya pasti anda biasa dengar tentang kolagen yang mana membantu dalam struktur kulit ya, yang sangat baguslah untuk bagi kulit kita nampak tegang, nampak awet muda. Okey, tapi ramai tak yang tahu asid hyaluronik ni apa yang fungsi dia bermanfaat pada kulit. So ini kita sediakan. Okey, antaranya adalah dia memberikan anti penuaan, anti kedutan pada kulit dan juga meningkatkan keanjalan kulit. So kulit anda pun nampak lebih tegang, tak adalah nampak saggy kan, dan juga menggalakkan penghidratan kulit. So mereka yang ada kulit kering sangat baguslah untuk mengambil steroid tumbuhan ni sebab dia ada penghasilan, meningkatkan penghasilan asid hyaluronik serta dapat mengurangkan kemerahan pada kulit wajah. Dia akan menenangkanlah kulit wajah. Okey, jadi di Shaklee sendiri kita telah pun menyediakan, memperkenalkan, kembalikan balik produk Phytocol, iaitu Phytocol ya, produk ini yang mengandungi steroid tumbuhan secara semula jadi telah pun kembali. Okey, jadi anda boleh dapatkan ya bila kita dah announce saja dah masuk stok, anda boleh terus cepat-cepat grab. Okey, kerana apa? Sebab Phytocol di Shaklee sememangnya adalah daripada sumber yang semula jadi ya, iaitu dia daripada campuran steroid, okey, yang memberikan sebanyak 2000 mg steroid tumbuhan setiap hari. Yang mana tadi kita katakan pengambilan sebanyak 2000 mg steroid tumbuhan ni sangat membantu kan untuk mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Okey, dan selain daripada itu juga, okay, Phytocol dalam Shaklee ni of course dia adalah selamat, okay, dan antara pilihan yang lebih sihat sebab dia tanpa perisa tiruan,
pemanis, pewarna atau pengawet tambahan. Okay, jadi all natural. Di samping tu juga dia mempunyai sijil halal. Okay, para Muslim tak ada was-was, tanpa was-was. Okay, kerana dia adalah daripada Islamic Services of America, ISA, yang diiktiraf oleh JAKIM. Okay, dan juga yang paling bagus, dia juga bebas gluten. Tak ada masalah untuk mereka yang ada, yang sensitif terhadap gluten. Okey, jadi itulah segalanya tentang sterol tumbuhan dan juga phytocol yang kini kembali. Okey, jadi kepada anda yang mungkin tak sabar untuk mendapatkan phytocol, anda boleh terus grab. Okey, apabila kita dah announce, anda boleh terus cepat-cepat grab phytocol ya untuk mendapatkan segala manfaat-manfaat kesihatan yang telah pun kita kongsikan tadi. Okey, jadi sekian sahaja daripada saya. Berjumpa lagi di product training yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.